Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini 4 hari bulan Muharram 1444. Ingat tahun dah kita tu, bersamaan dengan 2 hari bulan Ogos 2022, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Al-Mu'inul Mubin. Kitab kita ni nama dia Al-Mu'inul Mubin. Bagi jemaah yang ada tanya bahasa Ruminya ada. Yang ni Jawi, Rumi pun ada. Ada setengah orang ni Jawi, dia tak apa nampak, beli hak Rumi tak apa. Yang tak apa-apanya tak ada kitab. Itu tak apa dia panggil. Nah, kitab kena ada. Kita bertalaki tak kira di alam nyata ke di alam maya, biar kita ada kitab. Kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, kitab ni penting sebab itu dia panggil ilmu talaqi. Bertalaki maknanya kita ada kitab. Tajuk yang kita akan bincangkan muka surat 52, Kitabus Salah. Kitabus Salah ai bicara sembahyang. Mana kitab ni kita masuk bab solat, bab semayang. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa aqimis salah, dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang. Sesungguhnya sembahyang itu menegahkan daripada kejahatan dan perkara mungkar. Mana Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, aqimis salah, dirikan salat. Sebab apa peranan salat? Apakah peranan salat? Salat itu yang betul-betul kita salat, kita faham makna apa yang kita baca, kita tahu apa yang kita buat, insya-Allah salat kita akan menghalang kita daripada benda yang mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Timbul soalan hari ini, kenapa orang solat di masjid dia ada, tapi dia juga terkena dengan orang yang tidak baik, menipu orang, macam-macam benda yang berlaku. Mungkin tuan-tuan dengar baru ni 400 orang tak boleh pergi haji. Tu ada piuh atas kepala belaka tu, hak kerja tu. Jadi kita kata mungkin ada sebab tak dapat visa, mungkin ada sebab ada unsur-unsur yang tidak baik. Jadi macam-macam. Habis bagaimana kita nak kata, Allah Ta'ala sebut di sini, kita nak faham ayat ini, innas salata, objektif salat, matlamak salat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menghalang daripada perkara keji, perkara mungkar. Orang salat juga buat kerja. Habis bagaimana kita nak faham? Maka di sinilah menjadi tanggungjawab kita. Kita cuba belajar solat ni biar betul-betul menjadi sebagaimana yang Allah Ta'ala letakkan. Matlamat solat, tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menghalang seorang itu daripada benda mungkar, benda fahsya', benda keji dan benda mungkar. Baik, sekarang kita pindah kepada ta'rif solat. Tuan-tuan tulis tepi kitab tu, ta'rif as-salah. Definisi sembahyang. Makna apa sembahyang? Apa makna sembahyang? Sembahyang pada bahasa dengan mana ad-du'a. Ad-du'a iaitu mendoakan dengan baik. Seperti kata Nabi, seperti kata kita, Allahumma salli ala Muhammad. Salli makna kita doa. Wa salli alaihim. Salat dari sudut bahasa makna dia doa. Kenapa pula solat jadi doa? Para jemaah sekalian, kita kena ingat, dalam solat kita tu mengandungi doa. Sebab doa tu ada 2 kategori. Tulis itu, doa ada 2 kategori. Kategori yang pertama dia panggil doa al-ibadah.
Semua perkara yang kita buat kerana Allah, maka itu dia panggil doa ibadat. Satu lagi dia panggil doa al-mas'alah, doa minta permohonan. Maka ini permohonan yang kita minta, Allahumma inni as'aluka, ya Allah beri pada aku, itu permohonan. Dari sudut syarak, tengok di bawah, maka pada syarak, solat pada syarak aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir mukhtatamatun bit taslim bi syara'ita makhsusah. Artinya solat pada syarak, iaitulah kata-kata. Dia ada kata-kata, mana bacaan, al-fatihah, takbir, itu panggil aqwal. Wa af'al, dan gerak-geri perbuatan, rokok, sujud, berdiri, dimulai dengan takbiratul ihram dan disudahi dengan salam dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi kita kata dengan syarat-syarat yang tertentu. Itu makna solat. Solat itu mula dengan takbir, sudah dengan salam. Itu dia tarikh definisi. Adapun solat yang difardukan, sembahyang fardu, iaitu 5 kali sehari semalam, mula difardukan pada malam Isra' Mi'raj, setahun sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tahulah itu dia panggil permulaan difardukan solat bila, pada malam Isra' Mi'raj. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal Isra' 50 salatan falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfif hatta ja'alaha 5 fi kulli yaumin wa lailatin, muttafaqun alaih. Artinya telah memfardukan Allah ke atas umatku pada malam Isra' 50 sembahyang. Maknanya permulaan Allah Ta'ala fardukan salat berapa kali? 50. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan kalau 50 kali dalam masa 24 jam, coba bagi 24 jam bagi dengan 1440 minit, betul tak? 1 jam 60 minit, 60 kali 24 jadi 1440, bagi 50, jawabnya setiap 28 minit ada salat. Bila nak makan, bila kita nak minum, bila nak tidur, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sentiasa aku mengulangnya dan memohon keringanan sehingga dijadikannya 5 kali sahaja pada satu hari satu malam. Kata alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala telah sebut 5, gandaan dia 50, sekali ganda 10, kali 10. Jadi kita solat 5 kali tapi pahala dia tetap 50. Alhamdulillah. Hadzal hadis muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tamatlah kita tentang definisi solat, kewajipan solat, 5 kali satu hari solat. Baik, sekarang ni kita berpindah kepada perkara-perkara sunat sebelum solat. Tulis di kitab tu. Dalam solat ni ada 3 perkara. Yang pertama sunat sebelum solat, yang kedua sunat dalam solat ketika solat, yang ketiga sunat selepas solat. InsyaAllah kita akan ambil 3-3. Sunat sebelum, sunat waktu ketika solat, dan sunat selepas solat. Apa yang kita nak buat? Kita ambil kepada yang pertama dulu, sunat-sunat yang lebih dahulu daripada sembahyang. Maknanya sunat sebelum solat. Apa yang patut kita buat? Yang pertama, letak nombor, iaitulah azan dan iqamah. Azan dulu. Tak ada solat tanpa azan. Tidak ada solat tanpa azan. Baik para jemaah sekalian, apa makna azan? Kita pergi kepada definisi solat dari sudut azan, dari sudut definisi azan mengikut bahasa. Azan fil lughah, al-azanu fil lughati bermakna al-i'lam. I'lam maknanya tanda masuk waktu. I'lam artinya memberitahu, masuk dah waktu solat ni, kita pun azan. Bila kita nak solat pula, qamat pula, tanda nak mendirikan solat. Itu makna i'lam dengan mim. Dia ada beza dua. Satu i'lam,
Satu lagi i'lan. Kalau i'lan tu mana i'lan lah, nak beritahu. Ini i'lam maknanya memaklumkan dia punya masuk waktu, tanda masuk waktu. Firman Allah Ta'ala, wa'azzin fin nasi bil hajj. Artinya, dan beritahukanlah kepada manusia dengan kewajipan menunaikan haji. Ayat ini dalam surah Al-Hajj ayat 27. Maksud dianya azan dengan makna beritahu, royak, maklumkan, itu makna azan. Azan pada syarak, mengikut definisi syarak, ialah al-i'lamu biwaqti salati bi alfaz makhsusah. Ialah memberitahu masuknya waktu salat dengan lafaz yang tertentu. Lafaz dia kita akan belajar nanti insya-Allah. Itu definisi azan. Mana azan dengan mana i'lam, tanda masuk waktu. Dari sudut bahasanya, dari sudut syaratnya, tanda masuk waktu solat dengan lafaz yang tertentu. Tak boleh kita reka sendiri lafaz sudah ada. Adapun makna iqamah, apa dia makna iqamah? Iqamah pada asalnya daripada masdar aqama, dan dinamakan dia dengannya kerana dengan dialah didirikan sembahyang. Aqama maknanya, kita kata bila kata qamat, mana orang tahulah solat. Pada syarak, mengikut syarak, istinhadul hadirin ila salati bi alfazin makhsusatin. Artinya membangunkan sekalian orang yang hadir kepada sembahyang dengan lafaz yang tertentu. Bila ada qamat, maknanya orang apa kena bangunlah, kita nak solat. Firman Allah Ta'ala, wa idza nadaitum ila as-salati ittakhadhuha huzwan wa laiba dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Surah Al-Maidah ayat 58. Artinya, apabila kamu seru kepada sembahyang, bila kita panggil orang salat, puak-puak kafir, terus mereka ambil akan seruan itu menjadi olok-olok dan main-main. Bertepik dah. Ini ada juga ni bahasa jenis tak betul jalan ni. Bila orang azan, dia panggil, dia kata menyalak lah puak-puak tu. Ni kita sama ada dia tu jenis otak tak betul, ataupun dia ada masalah jiwa yang perlu diperbetulkan. Orang tak bercakap lagi tu. Orang agama lain pun tak kata kita, tapi kalau ada kata tu mana benar masalah. Yang demikian itu dengan kerana sesungguhnya mereka itu kaum yang tiada berakal. Allah kata orang yang permain-mainkan azan ni orang tak ada akal. Orang tak ada akal, kita boleh buat kira dengan dia. Tak boleh buat kira. Jangan dia ambil kira-kira. Maka kata Imamul Qurtubi dan juga ulama yang lain, adalah azan itu dengan lafaz yang sebegitu ringkas tetapi cukup. Ini dia panggil hikmah azan. Azan dengan lafaz yang begitu ringkas, tuan-tuan tulis tepi kita, hikmah azan. Lafaz ringkas tetapi cukup mengandungi masalah akidah, kerana dimulakan dengan takbir, mengandungi wujudnya Allah dan kesempurnaan Allah. Kita mula dengan Allahu Akbar, kemudian diiringi dengan tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan menafikan syirik. Kemudian pula dengan mengingatkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pula menyeru kepada taat yang tertentu, ya ala salah, selepas mengakui kerasulan itu, kerana sesungguhnya tiada dapat dikenali, kita tak tahu yang benar yang salah dalam agama ini melainkan dari pihak Rasul. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai kedudukan yang besar dalam Islam. Ilmu ini, agama ini sampai kepada kita melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada hak untuk kita menokok tambah di dalam ibadat kita lain daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian lagi menyeru kepada kemenangan yang kekal, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, dan padanya mengisyaratkan kepada tempat kembali kepada akhirat kelak. Bila kita ikut ajaran Allah, kita akan bahagia, kita akan selamat, kita akan mendapat kemenangan. Kemudian diulang-ulang lagi pula lafaz itu kerana menguatkannya. Jadi ada lafaz yang diulang 2 kali, ada 2 kali sebab nak menguatkan panggilan. Dan hasillah daripada azan itu memberitahu akan masuk waktu dan menyeru kepada salat pada berjamaah dan menzahirkan syiar Islam. Tuan-tuan tanda tugasan azan: yang pertama i'lam, beritahu masuk waktu; yang kedua nak mengajak orang supaya datang solat; yang ketiga menzahirkan syiar Islam. Jadi kerana inilah ana memperjuangkan, memberi kepahaman kepada masyarakat supaya apa? Jangan gugurkan azan walaupun kuliah panjang, sebab dia 3 fungsi azan. Beritahu masuk waktu, masuk dah waktu setengah jam dah, sebab kita ceramah lama. Tapi yang kedua nak ajak orang mari solat. Masjid ni tak solat isya lagi ni, mari. Yang ketiga nak menzahirkan syiar Islam dalam sebuah daerah, sebuah kampung dengan apa? Dengan adanya azan. Tamaklah kita tentang fungsi azan. Sejarah azan. Tulis sejarah azan. Kena tulis dekat kitab tu. Lepas tu kena ada kitab sendiri. Disyariatkan azan pada tahun yang pertama daripada hijrah, ketika sampainya kaum muslimin ke Madinah. Bila sampai Madinah, mereka duk fikir nak panggil orang. Solat dah disyariatkan di Mekah sebelum hijrah, waktu Isra Mi'raj, tapi belum boleh berkumpul sebab kafir backing sangat, menentang sangat dia punya perjalanan dakwah. Maka tunggu dulu. Bila sampai Madinah, kita dapat negara, kita elan. Menurut hadis yang dikeluar oleh Imamul Bukhari dan Muslim dan Tirmizi dan An-Nasa'i, kana al-muslimuna hina qadimul Madinah ila akhiril hadis. Saya baca terjemahan. Artinya adalah kaum muslimin ketika mereka sampai ke Madinah, mereka berhimpun kerana sudah hampir waktu sembahyang. Ini berasa dekat nak waktu solat, pakat mari dekat masjid Nabi. Dan tiada ada siapa pun yang menyeru kepadanya, tak tahu pukul berapa, pakai mari tunggu gitu ya. Maka bercakap-cakap mereka dari hal ini. Kata setengah sahabat buat cadangan, dia kata apa? Ittakhizu naqusan, ambillah loceng. Sebagaimana orang-orang Nasrani di gereja, bila masuk waktu dia solat bunyi loceng, teng teng. Kata yang lain pula, tak payah. Ada yang lain pula bagi cadangan, ambillah tanduk serunai seperti Yahudi. Bila masuk waktu tiup serunai, masuk serunai. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bukankah telah kamu lantik seorang laki-laki yang akan menyeru kamu kepada sembahyang? Umar kata, ala tab'asun, hendaklah, bukan ke mana, hendaklah kamu lantik seorang laki-laki, bila masuk waktu solat panggil orang. Tak payahlah demai tunggu badi duk. Takkan kita nak ikut Nasara mai loceng, takkan kita nak ikut Yahudi mai serunai. Kita ni Islam yang berbeza dengan mereka, kena ada satu cara. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya Bilal, qum fanadi bis salah. Wahai Bilal, bangunlah dan serulah, panggillah orang untuk mengerjakan salat. Kata sahibun Nail, nama kita Nailul Autar, dia kata inilah riwayat yang lebih sah pada menentukan waktu mula-mula disuruh azan. Kemudian cerita lafaz azan ambil daripada mana? Daripada sahabat yang bermimpi sebagainya, Abi Mahzurah dan lain-lain. Maka Tuan Syekh kita dia tak bawa riwayat, dia bawa lafaz azan. Lafaz azan tu ada berapa lafaz? Tengok,
Lafaz azan yang masyhur ialah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ada kita sini kita campur dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada setengah orang tu dia pisah, satu-satu dia buat. Yang penting 4 kali Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali. Hayya 'alas salah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Allahu Akbar 2 kali. Penutupnya la ilaha illallah sekali. Jadi berapa tu? Betul ada setengah ulama dikira berapa lafaz azan. Lafaz ini diambil daripada riwayat oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i. Ini lafaz kita ni. Cuma cara lafaz, cara azan tu ada orang dia buat satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita sini campur dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik. Lafaz-lafaz iqamah ialah kita pergi pada lafaz iqamah pula macam mana. Allahu Akbar 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah sekali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sekali. Hayya 'alas salah sekali. Hayya 'alal falah sekali. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah 2 kali. Sebab objektif iqamah ni nak ajak orang suruh bangun. Ayah bangun, mari solat. Itu kerja dia, panggil orang mari. Allahu Akbar sekali, 2 kali. La ilaha illallah sekali. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Ini dipanggil lafaz azan. Jelaslah kita pandai ada azan ni. Ya, alhamdulillah. Adapun tentang kelebihan azan, Tuan Syekh kita ni tak bagi tahu di sini apakah kelebihan azan. Jawab dianya terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Lau ta'lamuna ma fin nida'i was-safil awal." Kalau kamu tahu betapa besarnya pahala orang yang melaungkan azan dan juga berebut duk sahawal, kamu akan berebut nak jadi muazzin. Tapi zaman kita ni tak apa nak jadi muazzin, jadi tok imam mungkin lebih ramai daripada muazzin. Sebab apa? Dari sudut pahala mana lebih tinggi antara Bilal dengan imam? Siapa dia besar? Jawab dia banyak kelebihan muazzin ni. Muazzin dia panggil orang daripada tak ada orang mari. Sebab dia mari. Yang pertama, dia sendiri kena mari awal ke masjid. Mana ada imam mari dulu pada muazzin tak? Muazzin mari dulu. Mungkin dia je buka pintu, dia buka lampu, panggil orang. Kerana itu di akhirat esok, muazzin ni dipanggil atwalu a'naqan, tinggi tengkok dia, bukan macam zarafah, tinggi comel, orang nampak dia tu. Ni muazzin atas dunia dulu. Jadi muazzin ni dia punya kelebihan yang besar. Cuma zaman kita ni kita nampak tu imam besar sebab berbeza angka gaji. Kita nak dapat gaji, kita tak nak dapat dari sudut pahala. Baik, maknanya imam dengan muazzin dengan imam mana besar? Jawabnya dari sudut pahalanya muazzin dulu, sebab dia panggil orang. Mana orang mari? Kerana dia mari. Kita kata itulah di antara kelebihan yang besar, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada hukum pula. Nah, hukum azan dan iqamah. Apakah hukum? Pendapat yang pertama, azan dan iqamat kedua-duanya adalah sunat hukumnya. Jadi dari kita ni kata azan itu sunat. Kerana Nabi SAW tiada menyuruh memfardukan, mana tak menyuruh, tidak meletakkan dia ni fardu akan keduanya pada hadisul A'rabi. Nabi kata, bila kamu iza qumta ila salat fa asbighil wudu. Bila nak solat ambil wudu. Dia tak sebut azan. Itu maksud di hadis A'rabi. A'rabi itu orang kampung hok mari tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang macam mana nak solat, serta menyebutkan berwudu dan menghadap kiblat dan rukun-rukun sembahyang. Sedangkan hadis A'rabi ni orang Badui yang tanya Nabi tentang hukum solat, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maknanya pendapat pertama kata azan dan iqamah sunat. Pendapat yang kedua, tak nombor, kata setengah ulama pula adalah keduanya fardu kifayah. Maknanya fardu kifayah ini, kalau satu kampung tak ada azan, berdosa belaka sebuah kampung. Itu makna fardu kifayah. Beza di antara fardu kifayah dengan sunat. Sunat kalau tak azan tak berdosa.
Tapi kalau kata fardu kifayah, tak ada siapa azan dalam kampung kita ni, senyap je satu kampung itu berdosa. Hati-hati tuan-tuan, ada setengah kampung ni Zuhur dengan asar tak ada orang azan. Ni kita kena cari juga pakcik-pakcik kita, hak tua-tua, hak pencet-pencet, apa RTM, hak tak kerja ni, minta tolong pergi azan, tolong semaya di surau kita tu, di balasah kita, jangan kosong gitu ya. Nah, ada setengah balasah tak ada, sini Zuhur asar tak ada orang, kena ada orang, kena pakat mari masjid. Manakah dalil? Mengikut sahih Bukhari dan Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa dia, Malik ibn Huwairis, ketika nak balik kampung, Nabi kata, "Idza hadaratis salah falyu'azzil lakum ahadukum." Apabila hadir waktu sembahyang, maka hendaklah azan bagi kamu oleh seorang kamu. Bila mu nak salat, mu kena azan. Ini perintah. Dan tiada disuruh Nabi sallallahu akan iqamat pada riwayat Bukhari. Ada perbahasan situ. Sesungguhnya dengan kedua-dua ini dapat melahirkan syiar keislaman, sedang meninggalkannya adalah seolah-olah merendahkannya. Ingat baik, azan dengan iqamah ini syiar kepada Islam yang boleh kita nampak. Oi, kampung ni ada masjid. Kadang-kadang satu kampung tu 5-6 surau ada, bunyi azan sini, bunyi azan sini, bunyi iqamah sini, bunyi solat sini. Kita rasa bahagia. Cuma sedihnya bila kita pergi ke masjid, orang pula tidak ada. Banyak tiang pada orang, itu masalah dia. Sesungguhnya disyaratkan kedua-duanya ialah untuk sembahyang fardu sahaja. Kaum azan dengan qaumat ni untuk sembahyang fardu sahaja, tiada disuruh untuk sembahyang lain seperti sembahyang sunat, sembahyang jenazah, sembahyang kedua hari raya, kerana ketiadaan sabit hukumnya. Mana tak ada riwayat Nabi kita suruh azan bila nak solat lain daripada solat fardu. Itu maksud dianya. Peringatan. Kata sebahagian ulama, pada sembahyang hari raya dan seumpamanya dari tiap-tiap sembahyang sunat yang disuruh berjamaah, seperti solat gerhana, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih, kita ketika hendak dikerjakan berjamaah ialah dengan lafaz as-salatu jami'ah. Jadi tak boleh kita panggil azan, tak ada. Paling banyak pun, paling kuat pun kita kata as-salatu jami'ah, sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihaini. Sahihaini itu mana dalam Bukhari Muslim, pada gerhana matahari. Jadi kita belajar dalam bab solat ni ada dua kategori. Satu kategori solat sunat yang disunatkan berjamaah. Apa dia? 2 hari raya, 2 gerhana, solat minta hujan, dan solat istisqa minta hujan. Itu dia panggil solat tarawih Ramadan. Jadi solat ni disunatkan berhimpun, tapi tidak disunatkan azan. Cuma ada dalam solat gerhana, Nabi kita panggil as-salatu jami'ah. Jadi kata di para ulama, bolehlah dikiaskan solat lain itu dengan solat yang boleh berhimpun, disunatkan berkumpul dengan panggilan yang tersebut. Tetapi kata sebahagian ulama lain pula, tiada disunatkan selain dari sembahyang gerhana, kerana tidak ada dalil yang menuntutnya, dan sekiranya sunat tentulah tiada ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para khulafa ar-rasyidun kemudian daripadanya, dan tiadalah sah qiyas padanya. Ini khilaf. Tuan-tuan tulis sini, dia panggil khilaf dalam ibadat. Boleh dah kita qiyas dalam ibadat. Hak adanya solat gerhana, solat minta hujan boleh ke tak boleh? Itu maksud dia. Dia berpegang pada satu kaedah, li'anna ma wujida sababuhu fi asrihi wa lam yaf'alhu fa fi'luhu ba'da asrihi bid'atun. Artinya kerana sesungguhnya barang yang didapati sebabnya pada zaman Nabi, benda ni berlaku zaman Nabi, sebab pun ada, sebab nak kumpul orang. Waktu gerhana Nabi panggil as-salatu jami'ah, waktu nak salat istisqa Nabi panggil, tapi dia tak sebut. Itu maksud sebab. Dan tiada diperbuatkan dia, maka memperbuat selepas zamannya adalah bid'ah hukumnya. Ini perbahasan dalam masalah hukum ini. Oleh itu tiadalah sah menetapkan dengannya dengan qiyas dan juga dengan cara yang lain dari kerana kaedah al-aslu fil ibadati at-tauqif wal ittiba'. Maknanya asal
dalam bab ibadat ni kita kena berpegang dengan dalil. Hak Nabi buat kita buat, hak Nabi tak buat kita tak, jangan reka sendiri. Dan riwayatkan daripada Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, sallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-eidaini ghaira marrah wala marrataini bighairi azanin wala iqamah. Hadis ini muttafaqun alaih. Artinya telah sembahyang saya bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 hari raya, bukannya sekali dan bukannya 2 kali, dengan tiada azan dan iqamah. Baik, maknanya jelaslah di sini azan dengan iqamah ni dia panggil benda tauqif. Hak Nabi suruh azan kita azan, ya Nabi suruh iqamah kita iqamat. Solat-solat lain sunat yang tidak ada azan jangan diazan. Dia kata ya apa salahnya kita nak buat benda baik kan, kita pun maya gaya tahu ni kita azan, boleh ke tak boleh? Jawabnya tidak boleh. Mana tak boleh kita nak reka-reka dalam perkara ibadat kecuali apa yang terdapat dalil dalam perkara ini. Maka di sini para ulama letak satu kaedah, asal dalam bab ibadat tak boleh buat kecuali ada dalil. Satu lagi kaedah, asal dalam perkara muamalat boleh buat sehingga dalil melarang. Macam kita hari ni dalam bab muamalat, dalam bab kerja buat, kita nak makan apa? Nasi. Nabi tak makan nasi, kita ambil makan roti, makan buah tamar, tapi dia tak makan durian contohnya, tidak jadi masalah. Tetapi sehingga ada larangan, Nabi kita larang apa dia? Oh iya, orang makan lo ni ustaz, dia tak makan dengan tangan, makan dengan sudu, makan dengan gerepu. Boleh tak boleh kita makan dengan gerepu? Nabi tak makan ni, tak. Dalam perkara ada boleh kita nak makan dengan gerepu ke, dengan kayu cocoh ke, tapi ada larangan. Mana Nabi larang? Nabi kata kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Jadi dengan tangan kanan tak apa, dengan gerepu, dengan sudu, dengan chopstick, dengan apa, cocok je lah. Wala takul bishimal, jangan makan dengan tangan kiri. Maknanya makan dengan suak dengan tangan kiri ke, makan dengan sudu tangan, itu dilarang. Itu dia katakan al-aslu, asal dalam perkara kehidupan ini dibenarkan sehingga ada dalil yang melarang. Jadi Nabi kita benar, kita nak makan dengan apa saja, hak Nabi kita larangnya makan dengan tangan kiri, itu tidak boleh. Itulah itu kaedah lah kalau kita nak bahas dia panjang sini. Baik, kita pergi kepada arahan Allah, arahan Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya azan dengan iqamat, dan disuruh oleh syarak melakukan kedua-duanya, azan dan iqamat. Azan dan iqamat ni Nabi perintah supaya kita buat. Mana dia? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa azzanta bis salah farfa' sautak bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muazzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah." Allahu akbar. Tahniah kepada para muazzin. Tok Bila kita dengar ni kelebihan ni. Kalau boleh Tok Bila ni tulis besar dia punya hadis ni, tok di rumah dia, rawahul Bukhari. Maksudnya apabila adalah engkau pada ternakanmu, mana kalau duduk di padang pasir jaga kambing, jaga lembu, atau di padang belantara duduk di lautan ke mana, kita pergi cari kayu, pergi cari apa ni, cari benda-benda lah, pergi duduk kerja. Fa'azzanta fi salat, bila masuk solat muazzan, farfa' sautak bin nida, kuatkan suara Allahu akbar. Selagi kita suara kita kuat. Fa innahu la yasma', tidak mendengar suara muazzin itu oleh jin dengar, manusia dengar, wala syai', semua benda makhluk dengar, kayu, batu, pasir, hutan semua dengar, illa syahidalahu yaumal qiyamah, semuanya akan menjadi saksi kepada dia pada hari kiamat. Allahu akbar. Hazal hadis rawahul Bukhari. Sekarang ni kalau kita dengar mikrofon ni pula kak 3 kilometer dengan banyak lagi pahala. Wallahu alam, adakah dengan mic dengan mikrofon ni dikira lantah suara ikut mikrofon ke atas dikira suara asal? Kita serahlah kepada rahmat dan limpah kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Mana kalau nak kira dengan mikrofon, berapa banyaklah pahala Tok Bila boleh. Alhamdulillah. Kata alhamdulillah Tok Bila. Hak tak jadi Tok Bila apa, kena pakat jadi Tok Bila juga. Sekali-sekala mari duduk minta. Malam ni saya bel lah.
nak ambil pahala ni, batu, kayu, jin dengar semua menjadi saksi untuk dia pada hari kiamat. Allahu Akbar. Satu lagi, ni hadis ni ada masalah sikit. Tuan-tuan tulis ni. Dia tulis sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sabda ni. An Abdurrahman An-Nahdi, daripada Salman. Tulis. Ini kata-kata Salman. Kata-kata Salman Al-Farisi. Idza kana ar-rajulu fi ardin fi ayyi qafzin fatawadda. Fa in lam yajid al-ma' tayammam. Thumma yunadi bis-salah, thumma yuqimuha wa yusalliha illa amma min junudillahi safa ma laha ra'yun tarafahu aw qala tarafahu. Maksud dianya, apabila ada seorang laki-laki di muka bumi ini, pada mana-mana padang sekalipun, kita pergi dalam hutan atau dalam padang atau mana-mana tempat, maka bila masuk waktu, hendaklah dia berwudu, ambil wudu. Jika tiada air, bertayamum. Kita kena tayamum. Kemudian menyerulah ia kepada solat. Bila nak masuk solat, kita azan. Walaupun kita 2 orang, 3 orang masuk hutan, azan. Jangan tak azan. Jangan pakai semaya senyap-senyap gitu. Walaupun dia seorang, kita kena azan. Kemudian menyeru ia kepada azan, kemudian mendidik ia akannya. Jadi sebelum kita solat, kita azan dulu. Azan dulu. Melainkan adalah ia seorang kepala daripada tentera Allah yang bersaf-saf. Siapa dia tentera Allah? Malaikat. Malaikat yang ada lautan tu, dia mari solat kali dengan kita. Jin yang kita tak nampak, mari solat juga. Cuma kita tak bunyi dia semayan. Kalau kita bunyi, rasa lari kita dah. Tengah ada semaya, wailil maghdubi alaihim waladdallin. Ni berapa dalam lautan, agak-agak nak pergi lawan kita. Lopak kita lagi ni. Ada ramah sini weh. Ni. Cuma ini kata-kata ini tuan-tuan tandalah. Kata Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab dia Sunan Al-Kubra, as-sahih mauquf. Sahihnya ini daripada kata-kata Salman. Wa ammal marfu', kalau kata sabda Nabi tak sahih. Jadi kita tulis itu, para pelajar tulis kata Salman radhiyallahu anhu, kita ambil itu. Pasal itulah, cuma adalah khilaf ulama. Ibnu Al-Mulaqin contohnya dalam Badrul Munir, dia kata lahu syawahid. Ibnu Rajab kata rawi kata marfu' itu dhaif. Yang pentingnya sahih mauquf. Sahih mauquf. Kata sahibun Nailul Autar kata, komentar dia kepada hadis ini adalah hadis ini menolak perkataan mereka yang berkata bahawa disyaratkan azan itu khas untuk orang yang berjamaah saja. Tak. Ini orang ni. Iza kana rajulu, tengok. Seorang laki-laki. Seorang dia pun nak solat kena azan. Kalau 2 orang lagi kena azan. Ni kita pergi 10 orang pun tak azan, maka rugi para jemaah sekalian. Jadi kita kena azan walaupun kita seorang, kita 10 orang masuk dalam hutan, masuk kampung, masuk dalam bandar, masuk dalam apa pun, azan. Jangan tak azan. Ini penting tuntutan azan. Adapun bagi wanita, tulis, wanita tidak disunatkan azan. Wanita tidak ada azan bagi wanita. Boleh tak dia qamat? Contohnya wanita ni dalam kumpulan dia aja. Orang panggil kuliah perdana wanita. Semua ustazahnya, tuan puan gurunya, makmunya semua wanita belaka. Boleh tak dia qamat? Azan tak ada. Qamat boleh. Disunatkan bagi perempuan-perempuan yang berjamaah itu iqamat sahaja dengan tiada payah azan bang, menurut qaul yang masyhur bagi Imam Syafi'i. Mana pendapat masyhur Syafi'i kata wanita ada qamat, tidak ada azan. Kerana ditakuti mengangkat suaranya itu mendatangkan fitnah, Jadi sekarang ni nak azan tak boleh, takut fitnah. Kalau perempuan menyanyi lagi mana? Hari ni dengan menyanyi lagi, dengan berlagu lagi, merah muka-muka tu biar orang semerih kata duduk berlagu depan laki-laki. Bagaimana? Kalau azan pun tak boleh, bagaimana dengan lagu-lagu yang ada? Wallahu alam. Serahlah kepada pihak para jemaah, tengoklah sendiri. Tujuannya iqamat bagi mengingatkan orang yang hadir, kita nak semaya ni qamat, tetapi iqamat dengan tiada payah mengangkat suara.
Cukuplah muslimat dia qomat sama dia, tak payah guna mikrofon. Tapi timbullah masalah, nak qomat tak boleh pakai mikrofon, nak ceramahnya gomah habis segala mikrofon pakai atas menara, macam mana? Kita kata wallahu alam, kita berpeganglah dengan hukum asal. Wanita tidak ada azan, dia ada iqamat. Qomat pun dengan suara yang biasa saja, bukan dengan laungan mikrofon yang besar. Wallahu alam. Kita pergi kepada satu lagi, azan bagi anak-anak yang baru lahir. Azan bagi kanak-kanak baru lahir, kita boleh baby nak azan ke tidak? Tengok dalam kitab kita kata apa. Disunatkan bahawa diazankan pada telinga anak yang baru lahir. Bila kita boleh baby, boleh anak, kita pakai azan. Itulah pasal itulah apa ni, kena cepat. Ayah tu kena tunggu situ bunyi anak keluar, ambil azan. Ada setengah tempat alhamdulillah ada juru azan. Kadang-kadang mak bidan tu sendiri itulah azan. Tak apa, perempuan pun tak ada masalah. Yang azan solat yang tak bolehnya, azan untuk baby tak apa. Jangan kata apa mak bidan itulah azan tu. Azan untuk laki-laki itu untuk solat, ini untuk dia telinga baby tak apa, telinga bayi itu dia azan. Dan diiqamatkan pada pihak kirinya. Ada dua lah, azan telinga kanan, qomat telinga kiri. Menurut hadis Ibnu Sunni, hadis ini tidak sahih. Dia kata apa? Man wulida lahu mauludun fa'azzana fi uzunihi al-yumna wa aqama al-yusra lam tadurhu ummus sibyan. Artinya, sesiapa yang dikurniakan baginya seorang anak yang baru lahir, maka adalah diazankan pada telinganya yang kanan dan diiqamatkan di belah telinga kiri, nescaya tidak dapat ganggu oleh ummus sibyan. Ummus sibyan itu dikacau oleh jin, dikacau oleh jin. Itu nama ummus sibyan, mak budak, kacau dia tu. Jadi hadis ini kata di para ulama, Al-Imam Al-Baihaqi, Al-Iraqi, dia kata isnaduhu dhaif. Bahkan ada yang mengatakan lebih rendah daripada, bukan sekat dhaif, lemah telajak lah hadis ini daripada ummus sibyan tadi. Cuma adalah telah menjadi amalan daripada para sahabat. Contohnya dalam hadis kata di para ulama, warada fi hazal bab, ada terdapat dalam bab ini beberapa hadis. Di antara hadisnya hadis Abi Rafi', dia kata aku tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam azana, mengazankan di telinga Al-Hasan bin Ali, cucu dia, ketika ibu dia Fatimah melahirkannya. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Tirmizi walakinahu dhaiful isnad, sanad dia lemah. Jadi hadis azan tu lemah, tapi bolehlah kita azan. Adapun iqamah tu kata ummus sibyan tu lagi lemah masalah ini. Cuma yang penting bagi kitanya, tengok nota, tengok di syarah, maksudnya ialah mengajarnya tauhid. Biar mula-mula masuk dalam telinga anak kita tu tauhid, Allahu Akbar, sebelum mendengar suara-suara lain ketika lahirnya ke dunia ini, sebagaimana diajarkan ketika keluar dari dunia kelak, laqinu mautakum la ilaha illallah. Orang nak mati kita ajar la ilaha illallah. Anak yang baru lahir juga kita mula dengan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya tauhid. Hadis laqinu mautakum riwayat Muslim dan juga lain-lain. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, para ulama sepakatlah. Kata Imam Nawawi, kata dalam kitab Al-Majmu' As-Sunnah, yang sunatnya kita azankan di telinga anak kita yang baru lahir, tak kira anak laki-laki ke anak perempuan. Wa yakunul azan bilafzi azanis salah. Azan ni macam azan salat lah, tak kira qamat apa ni, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, kena ada belaka. Itulah yang disebut oleh para ulama. Alhamdulillah, tamatlah kita. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam siri yang akan datang, syarat-syarat azan. Apa dia orang nak azan ni, nak jadi muazzin, apa syarat dia, bagaimana, ada berapa syarat dia, 14 syarat, 15 syarat. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.